TV KPM. Titah baginda Raja Sultani, mengapakah hutan jadi begini? Kepanasan kita sekalian ini, baiklah berhenti kita di sini. Berhentilah ia seraya berperi, bertitah kepada tiga menteri. Ayuhai menteri, pergilah diri, carikan air, bawa kemari. Assalamualaikum, salam hamba hulur tanda ingatan. Assalamualaikum, apa khabar semua kawan-kawan? Anda sedang menonton slot Menengah Atas di Didik TV KPM. Bertemankan saya Syamira Nazir. Hari ini kita bukan nak belajar nyanyian ataupun pendidikan muzik, tetapi kita nak belajar kesusastraan Melayu komunikatif untuk murid-murid tingkatan 4. Dan untuk mata pelajaran ini, murid-murid akan belajar 2 buah syair, dan dalam episod ini kita akan belajar syair Bidasari. Katanya Bidasari ini merupakan sebuah taman yang tidak tahu siapakah pemiliknya. Mungkinkah bunian? Kita tidak tahu dan kita ingin bertanya kepada cikgu kita dari SMK Seri Kiambang, Pasir Mas, Kelantan. Beliau dikenali sebagai Cikgu Syamsuriati Hassan. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mira. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah baik, sihat. Baiklah, Cikgu Syamsuriati atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Syam, cikgu ya. Betul. Baiklah, sebelum kita teruskan kelas kita pada hari ini di studio, tak lupa juga kita ada Cikgu Juru Bahasa Isyarat iaitu Cikgu Saiful Amri Sailan dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam Selangor. Apa khabar Cikgu Saiful? Baiklah, terima kasih cikgu kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Tak lengkap kelas kita cikgu kalau Betul. tiada anak muridnya ya. Ya, betul. Dan di studio kita ada 4 orang puteri-puteri yang cantik menawan. Assalamualaikum, hai. Apa khabar kawan-kawan baru Mira? Baiklah, mereka dari SMK Sultan Ibrahim 1. Boleh cikgu perkenalkan mereka? Ya, terima kasih Mira. Pada petang ini Cikgu Syam akan bersama dengan murid-murid dari daerah Pasir Mas, khususnya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ibrahim 1. Dan pada petang ini alhamdulillah Cikgu Syam bertuah kerana ditemani oleh 4 orang murid-murid, iaitu Alia Maisara dan Nik Batrisha. Hai. Okey, kemudian kita ada Alia, dan kita ada juga Zairin pada petang ini bersama-sama dengan Cikgu Syam dan juga Mira untuk kita mengupas dan untuk kita berkongsi cerita kita pada petang ini, iaitu bagaimana kita nak mengupas satu genre puisi Melayu tradisional, iaitu yang dipilih pada petang ini adalah Mira, iaitu syair Bidasari. Wow, baiklah Cikgu Syam. Kalau macam tu, ayo kita teruskan kelas kita untuk hari ini. Silakan cikgu. Okey. Untuk petang ini, murid-murid, kita akan mengupas bagaimana Cikgu Syam sebut tadi, kita akan mengupas satu lagi genre puisi yang terdapat di dalam buku teks Nilai Insan, iaitu puisi syair Bidasari. Di mana dalam buku teks Nilai Insan ini, kalau genre puisi Melayu tradisional dia ada 4 sebenarnya Mira. Iaitu pantun, syair, seloka dan juga gurindam. Tapi petang ini khususnya kita akan merungkai satu lagi syair, iaitu syair Bidasari. Dan murid-murid perlu ketahui dalam buku teks tersebut ada 2 tajuk syair, iaitu syair 100 Siti dan juga syair Bidasari. Okey, kita tengok apa itu syair. Pada petang ini kita nak berkongsi. Kita nak berkongsi, kita nak mengetahui, kita nak menyelami apakah dia syair. Sebab syair ini dia berbeza dengan pantun.
dia berbeza dengan gurindam dan juga dia berbeza dengan seloka. Cara bacaannya pun juga berbeza sebagaimana yang Cikgu Syam sampaikan tadi adalah menggunakan syair irama hiasan ataupun kalau dulu dikenali dengan nama irama Siti Zawiyah. Okey, kita lihat dulu apa itu syair. Okey, yang pertama sekali syair ini merupakan bentuk puisi tradisional, ciptaan dan kepunyaan orang Melayu. Okey, di mana ianya mendapat pengaruh daripada Arab dan Parsi. Itu yang pertama yang murid-murid perlu faham pada petang ini. Okey, ianya tergolong dalam genre puisi Melayu tradisional ciptaan kepunyaan orang Melayu. Okey, yang mendapat pengaruh dua dari negara iaitu Arab dan juga Parsi. Okey. Kemudian, perkataan syair ini dia berasal daripada istilah Arab iaitu syair. Apa dia syair? Syair ini merupakan puisi. Yang bermaksud syair ini yang mana dia merupakan bererti puisi dan syaar yang bererti penyair. Merupakan istilah ini syair dan syair ini dia berkembang ke seluruh Nusantara dalam pelbagai bahasa. Jadi murid-murid perlu mengetahui juga pengenalan untuk syair pada petang ini. Kemudian Cikgu Syam juga ingin berkongsi kepada murid-murid bahawasanya syair ini terdapat banyak irama. Ada 12 irama. Tapi pada petang ini Cikgu Syam hanya memberikan beberapa irama. Di sini antaranya ialah irama Siti Zubaidah, irama Dandan Setia, irama Dodo, kemudian irama Hiasan, irama Selendang Delima dan sebagainya. Itu merupakan irama-irama yang mana murid-murid perlu faham. Perlu faham sebagai persediaan untuk menyiapkan kerja kursus bagi kertas 2. Itu merupakan pengenalan kepada syair. Jadi kita juga petang ini Cikgu Syam juga akan berkongsi bersama dengan anda. Bila kita dah tahu apa itu syair, kita juga perlu melihat sedikit. Perlu melihat sedikit, perlu memahami sedikit bagaimana bentuk syair. Sebagaimana yang Cikgu Syam dah sebut seketika tadi, syair ini dia berbeza dengan pantun, berbeza dengan syair, berbeza dengan gurindam, berbeza dengan seloka, di mana bentuk syair ini dia merupakan puisi yang berbentuk terikat. Puisi yang berbentuk terikat, itu yang pertama bentuk syair. Kemudian yang kedua, di mana setiap baris adalah isi ataupun cerita. Isi ataupun cerita. Sebagaimana yang Cikgu Syam baca irama tadi, di mana setiap barisnya mengandungi isi ataupun cerita apakah yang ingin disampaikan. Kemudian kalau kita lihat di sini, syair juga mempunyai 4 baris dalam satu rangkap. Murid-murid perlu memahami bahawa syair ini dia mempunyai 4 baris dalam satu rangkap. Kemudian kita juga melihat di sini dari segi suku katanya, dari segi bilangan suku katanya. Dalam sebaris adalah tetap iaitu antara 8 hingga 12 suku kata dalam sebaris. Itu bagaimana kita nak mengenali bentuk syair. Kemudian kita juga perlu mengenali bentuk syair dari segi bilangan perkataannya. Di mana bilangan perkataan syair yang perlu murid-murid bina apabila menghasilkan karya syair nanti antara 4 hingga 5 patah perkataan sahaja. Contoh yang Cikgu Syam bacakan tadi, tersebutlah pula suatu cerita. Hanya 4 sahaja dan paling panjang adalah 5 patah perkataan dalam satu baris. Dan murid-murid juga kalau kita nak mengenali sama ada itu adalah syair, mudah sahaja murid-murid Cikgu Syam nak berkongsi pada petang ini merupakan satu rahsia bagaimana rima akhir syair adalah dia mesti sama. Dia mesti sama di mana rima akhir syair dalam setiap rangkap dia mesti berbunyi A. Bagaimana kita nak memahami, kita nak membezakan antara syair dengan gurindam, syair dengan seloka, syair dengan pantun. Itu untuk pengenalan bentuk syair, bagaimana murid-murid perlu faham di situ. Jadi pada petang ini, sebagaimana yang Cikgu Syam dah bacakan tadi dengan menggunakan irama hiasan, Cikgu Syam kalau boleh kita adakan satu aktiviti pada petang ini. Cikgu Syam nak minta seorang pelajar Cikgu Syam untuk membacakan satu rangkap syair. Kita nak dengar Mira pada petang ini. Kita nak berkongsi bersama dengan adik-adik kita pada petang ini. Boleh Cikgu? Ya, boleh Mira? Boleh. Kita nak dengar irama apakah yang akan dibawa kepada kita semua pada petang ini sebagai halua telinga. Boleh. Jadi Cikgu Syam meminta siapakah di antara kamu yang boleh membacakan syair tersebut. Siapa yang nak mencuba? Silakan, boleh angkat tangan.
Siapa yang cuba? Baiklah. Kita ada Ain. Okey, Ain. Okey, silakan Ain. Cikgu Syam nak dengar. Kak Mira juga nak dengar ni. Titah baginda Raja Sultani, mengapakah hutan jadi begini? Kepanasan kita sekalian ini, baiklah berhenti kita di sini. Okey. Wow. Boleh tak Mira? Boleh, cikgu. Sama kan lebih kurang dengan Cikgu Syam bacakan irama tadi. Okey, Sama, kalau Cikgu cikgu. Syam tanya Mira, apa irama yang Ain bawakan kepada kita tadi? Ini irama, kalau Mira kata dandan setia, betul ke cikgu? Betul ke? Betul ke? Ha. Betul ke? Okay, betul ke? Itu adalah merupakan irama hiasan ataupun irama Siti Zawiyah. Okey, Siti tahniah Zawiyah. Siti Zawiyah. Baiklah. Okey. Okey, jadi murid-murid perlu faham bagaimana syair itu dilagukan. Okey, kerana syair ini dia banyak mempunyai irama yang sebagaimana yang Cikgu Syam dah sebutkan sebentar tadi, ada 12 irama. Okey, apa kata kalau kita minta pula Mira aktiviti pada petang ini Ya, untuk cikgu. bacakan serangkap syair. Boleh tak Mira? Saya? Ya. Oh, boleh cikgu. Kita try. Okey. Baiklah, tapi tidaklah semerdu suara cikgu dan murid-murid kawan-kawan saya dalam talian cikgu. Okey, Saya cuba. boleh. Baiklah, rangkap yang kedua ke cikgu? Okey. Mira pilih rangkap yang kedua. Okey, sila. Baiklah. Berhentilah ia seraya berperi, bertintah kepada 3 menteri. Ayuhai menteri, pergilah diri, carikan air, bawa kemari. Aduh, sedap sekali. okey, Lemak cikgu. merdu cukup. Okey, cukup. Itu juga merupakan irama yang dibawa oleh Mira tadi. Ya. Adalah irama Irama Siti Zawiyah, Siti cikgu, Zawiyah ataupun lebih dikenali dengan nama irama hiasan. Hiasan. Baiklah, cikgu. Okey. Cikgu, sebelum kita teruskan lagi Okey, sesi boleh, kelas kita hari ini tentang syair bidasari, kita nak berhenti berehat seketika, Okey, cikgu. okey. Saya dah berpeluh kena baca syair tadi ya. Okey, kita akan kembali selepas ini. Kawan-kawan jangan ke mana. Teruskan setia untuk menimba ilmu di Menengah Atas Didik TV KPM. Entertainment. Didik TV KPM. Dalam buku teks Kesesuaian Melayu Komunikatif murid-murid tingkatan 4 terdapat 2 buah puisi, di mana yang pertama puisi bidasari dan juga yang kedua, maafkan saya, bukan puisi tetapi syair, iaitu syair bidasari dan juga syair 100 siti. Dan dalam episod kali ini kita akan fokuskan tentang syair bidasari bersama-sama dengan Cikgu Syam. Silakan cikgu. Ya, terima kasih Mira. Okey, seterusnya kita akan meneruskan lagi sesi pembelajaran kita pada petang ini untuk Cikgu Syam berkongsi bersama dengan anda, dan pada petang ini kita akan mengupas untuk syair bidasari ini adalah dari segi maksud syair tersebut, di mana kita mengetahui bahawasanya murid-murid mengetahui dalam syair bidasari ini dia mempunyai 8 rangkap yang perlu kita kupaskan maksud dia pada petang ini. Jadi kalau kita melihat di sini, kalau kita melihat di sini, pada rangkap yang pertama, di sini diceritakan bahawasanya titah baginda Raja Sultani, mengapakah hutan jadi begini? Kepanasan kita sekalian ini, baiklah berhenti kita di sini. Sebagaimana bentuk syair tadi, setiap baris ini ianya mempunyai isi ataupun cerita. Jadi murid-murid perlu keluarkan maksudnya. Sebab dalam soalan ada soalan bertanyakan tentang maksud puisi. Jadi di sini kita keluarkan apakah maksud yang ingin diterangkan pada rangkap yang pertama. Jadi pada rangkap yang pertama, maksud di sini ialah baginda raja bertanyakan kenapa hutan menjadi musnah. Mengapa hutan jadi begini? Maksudnya baginda raja bertanyakan kenapa hutan menjadi musnah serta cuacanya menjadi agak panas.
Okey, jadi akhirnya baginda menitahkan kepanasan kita sekalian di sini, baiklah berhenti kita di sini. Maksudnya baginda telah memberitahu kepada menteri-menterinya, okey, dia menitahkan supaya berhenti rehat untuk seketika. Ketika berada di dalam kawasan hutan tersebut. Itu pada rangkap yang pertama yang ingin dijelaskan. Manakala pada rangkap yang kedua, berhenti ia seraya berperi bertitah kepada 3 menteri. Okey, ayuhai menteri, pergilah diri carikan air bawa kemari. Maksudnya pada rangkap ini diceritakan sebagaimana sewaktu baginda berada di dalam hutan. Okey, berada di dalam hutan, lah tempatnya berlaku di sini dalam hutan, baginda telah menitahkan kepada 3 orang menterinya. Okey, menitahkan kepada 3 orang menterinya supaya mencarikan air. Okey, supaya mencarikan air untuk dibawa ke tempat mereka berhenti rehat. Iaitu di mana? Di dalam hutan tadi. Okey, ini diceritakan pada maksud rangkap yang kedua. Seterusnya kita lihat maksud rangkap yang ketiga. Okey, rangkap yang ketiga di mana rasaku ini sangatlah dahaga, barang sedikit carikanlah juga, pergilah berjalan menteri ketiga mencari sungai dengan telaga. Apa maksud dia? Okey, maksudnya di sini baginda terasa sangatlah dahaga. Okey, dahaga, dan baginda mengharapkan agar ketiga-tiga menterinya memperolehi air walaupun sedikit. Barang sedikit carikanlah juga. Okey, jadi baginda ni mengharapkan agar ketiga menterinya supaya memperolehi air walaupun sedikit. Okey, maka ketiga menteri taat dengan perintah baginda untuk mencarikan air. Okay, sebab diceritakan di sini, pergilah berjalan menteri ketiga mencari sungai dengan telaga. Maknanya di situ kita melihat bagaimana sifat ketiga-tiga orang menteri tadi pergi mencarikan air untuk baginda raja. Itu yang diceritakan pada maksud rangkap yang ketiga. Okey, boleh faham tak murid-murid? Boleh. Okey. Seterusnya kita melihat pula pada rangkap yang keempat. Apa ceritanya? Okey, apa ceritanya di mana pada rangkap yang keempat di sini menyatakan berjalanlah kuliling menteri mencari. Kuliling menteri mencari. Okey, bertemulah tamannya bidasari. Okey, hairan tercengang ketiga menteri lalulah berjalan menghampiri. Jadi pada rangkap yang keempat di sini, okey, bagaimana kepatuhan menteri tadi, ketiga-tiga menteri tadi berjalan di dalam hutan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mencarikan air. Okey, mencarikan air. Akhirnya ketiga-tiga orang menteri tadi telah melihat sebuah taman yang sangat indah. Yang sangat indah sehingga kan menimbulkan kehairanan kepada ketiga menteri tersebut, lalu mereka cuba menghampiri. Dan taman itu, apa nama taman dia? Adalah Taman Bidasari. Okey. Jadi kita lihat lagi pada rangkap yang keseterusnya. Rangkap yang keseterusnya, menteri pun sampai ke sana sudah. Inikah taman yang indah, kepada temannya ia bersabda, dahulu taman di sini tiada. Okey, jadi diceritakan pada rangkap yang kelima, apakah maksud dia di sini. Okey, jadi maksudnya diceritakan bahawasanya setelah mereka ini sampai ke Taman Bidasari, menteri tersebut berasa sangat kagum. Okey, hairan tercengang. Maksudnya dia kagum di situ. Okey, lalu berbicara sesama sendiri dengan mengatakan sebelum ini Taman Bidasari tidak pernah wujud, tak pernah ada pun sebelum ni. Okey, itu diceritakan pada rangkap yang kelima. Manakala rangkap yang keenam, ia berkata dengan sama, teman siapa ini mempunyai taman, perbuatannya indah, tempatnya nyaman, kalaukan ini rumah siluman. Okey, siluman, apa maksud siluman? Siluman ni Cikgu Syam terangkan itu merupakan orang bunian. Okey, jadi pada rangkap yang keenam, maksudnya di sini yang ingin dijelaskan di sini adalah lalu menteri berkata. Okey, menteri berkata, siapa yang memiliki taman yang perbuatannya cukup indah. Okey, sungguh cantik dan tempatnya berasa nyaman. Adakah ianya ataupun adakah taman ini adalah kepunyaan orang bunian? Okey, sebab syair ini dia setiap rangkap syair ini dia ada ceritanya. Dia ingin cerita yang ingin disampaikan di sini. Okey, jadi pada rangkap yang ketujuh, akhirnya dia kata menteri berjalan keliling belukar, lalu bertemu pintunya pagar, dikunci dengan besi yang tegar, hendak dibuka terlalu sukar. Apa maksud dia?
Okey, jadi akhirnya pada rangkap yang ketujuh berjalanlah ketiga-tiga orang menteri mengelilingi sekeliling taman, lalu mereka telah menemui satu tempat, iaitu telah menemui pintu pagar. Tetapi sayangnya pintu pagar tadi berkunci dengan besi yang cukup kuat sehingga kan sukar untuk dibuka taman ataupun pagar tersebut. Okey, jadi pada rangkap yang terakhir maka kembalilah seorang menteri yang mudah berdatang sembah kepada baginda. Okey, daulat tuanku duli seripada beberapa dicari air nan tiada. Okey, jadi di sini pada rangkap yang terakhir ataupun pada rangkap yang ke-8, jadi salah seorang menterinya kembali semula menemui ataupun pergi semula ke tempat baginda berehat. Okey, lalu mengkhabarkan satu berita yang sedih. Kenapa sedih? Kerana kegagalan mereka untuk mendapatkan air sebagaimana untuk keinginan baginda raja untuk mendapatkan air. Cerita dalam syair tersebut adalah dia mengisahkan bagaimana raja tu menginginkan air ketika mereka ni tersesat di dalam hutan. Okey, itu dari segi maksudnya. Okay, bermula pada rangkap yang pertama sehinggalah pada rangkap yang ke-8. Sebab syair Bidasari ini dia mempunyai 8 rangkap. Dan Cikgu Syam nak tegaskan sekali lagi murid-murid, setiap rangkap syair itu ianya mempunyai cerita. Okay, ada cerita yang ingin disampaikan daripada satu rangkap kepada satu rangkap yang lain. Okey. Jadi pada petang ini Cikgu Syam dah mengupas 8 rangkap maksud syair tersebut. Apa kata Mira kalau kita membuat sedikit percambahan minda pada petang ini untuk kita berkongsi? Okay, untuk kita berkongsi satu contoh soalan yang mana soalan ini meminta murid-murid menyatakan ataupun memberikan maksud rangkap ketiga syair tersebut. Okey. Contoh soalan, okey, kalau dalam soalan respon terhad biasanya akan diberikan syair inilah. Okay. Contoh soalan diberikan syair pada rangkap yang ketiga. Rasaku ini sangatlah dahaga, barang sedikit carikanlah juga. Pergilah berjalan menteri ketiga mencari sungai dan telaga. Soalan, huraikan maksud rangkap ketiga syair tersebut. Soalan minta murid-murid memberikan maksud. Apakah maksud pada rangkap tersebut? Bagaimana kita nak mencari maksud? Jadi, cara mudahnya kita pergi baris demi baris. Kita keluarkan satu persatu. Maka terhasillah maksud untuk soalan yang pertama yang Cikgu Syam uji berkaitan dengan elemen maksud. Okey, ada siapa-siapa antara murid Cikgu Syam pada petang ini untuk memberikan jawapan, untuk kita berkongsi pada petang ini? Siapa yang ingin mencuba berkongsikan idea mereka? Silakan Ain. Okey, Ain sekali lagi. Okey. Silakan. Apa jawapannya Ain? Maksud rangkap ketiga syair tersebut ialah baginda terasa amat dahaga, lalu baginda menitahkan agar ketiga-tiga menteri mencarikan air. Lalu berjalanlah ketiga-tiga menteri tersebut untuk mendapatkan air. Okey, tahniah Ain, betul. Okey, itulah contoh jawapan bagaimana kita nak memberikan maksud syair tersebut. Okey, sama ada kita boleh pergi daripada satu baris kepada satu baris. Okey, sebab setiap baris ini merupakan isi ataupun merupakan cerita yang ingin disampaikan. Contohnya kalau kita lihat di sini, rasaku ini sangatlah dahaga. Ku ini adalah merujuk kepada baginda. Okey, jadi baginda ni dia berasa tersangatlah dahaga. Okey, barang sedikit carikanlah juga. Maka baginda ni dia menitahkan supaya ketiga-tiga menterinya pergi mencarikan air. Okey, pergi carilah sedikit pun. Okey, sebab dia terlalu dahaga, maka ketaatan menteri tadi, ketiga menteri tadi berjalanlah. Okey, untuk apa? Untuk mencari sungai dan telaga, untuk mencari air. Kita tukar kepada sungai dan telaga untuk mencarikan air kepada baginda raja. Jadi di sini tahniah Ain kerana Ain berani mencuba pada petang ini. Jadi kita melihat bagaimana contoh jawapan di sini. Okey Kiko, kita melihat di sini contoh jawapannya. Okey, di sini. Okey. Jadi kita pergi satu-satu di mana baginda terasa amatlah dahaga. Ada perkataan dahaga sini sebab dalam baris rangkap yang ketiga rasaku ini sangatlah dahaga. Okey, maka baginda terasa amatlah dahaga. Lalu baginda menitahkan. Lalu baginda menitahkan agar ketiga menterinya pergi mencarikan air. Maka kalau kita lihat pada baris yang keempat di rangkap yang ketiga, maka berjalanlah
ketiga menteri untuk mendapatkan air kepada baginda. Okey, itu bagaimana kita nak mengupas maksud syair dari segi baris demi baris demi baris untuk kita melengkapkan satu jawapan yang lengkap khususnya dalam soalan respon terhad. Okey, ada soalan tak murid-murid nak berkongsi ataupun nak tanya Cikgu Syam pada petang ini untuk maksud? Ada apa-apa soalan setakat ini? Jelas ke kesemuanya? Okey, semua anggur cikgu. Ya. Maksudnya mereka jelas dalam segmen ini. Baiklah cikgu, memandangkan murid-murid kita jelas, kita nak berhenti berehat seketika cikgu. Okey. Kita akan kembali selepas ini untuk kita tanya lagi Cikgu Syam mengenai syair bidasari. Jangan ke mana-mana, hanya di Menengah Atas Didik TV KPM. Entertainment. Didik TV KPM. Baiklah, hari ini di Menengah Atas kita belajar tentang syair bidasari. Ia berkisarkan Sultan ataupun Baginda Raja dengan 3 orang menterinya yang tersesat di dalam hutan dan kehausan. Baginda Raja kehausan dan menitahkan menterinya untuk mencarikan air hinggalah terjumpa sebuah taman yang digelarkan bidasari. Dan sekarang cikgu, dalam syair bidasari ini kita nak tanya pula kepada cikgu tentang tema dan persoalannya. Silakan. Okey, Cikgu Syam teruskan lagi perbincangan kita pada petang ini untuk percambahan minda mencari ilmu bagaimana, okey, apa yang perlu kita kupaskan dalam syair tersebut. Okey, jadi Cikgu Syam meneruskan lagi, okey, untuk pembelajaran kita iaitu berkaitan dengan satu lagi elemen, okey, berkaitan dengan tema dan juga persoalan Mira. Okey, tapi sebelum itu murid-murid perlu juga memahami apakah itu tema dan apakah itu persoalan. Apa beza antara tema dan apa beza antara persoalan. Okey, jadi kita melihat pada petang ini, okey, Cikgu Syam memberikan sedikit perkongsian pada petang ini, okey, untuk kita sama-sama membuka minda kita, okey, untuk kita mencari apakah tema dalam keseluruhan syair yang kita bincang pada petang ini. Tapi sebelum itu, Mira, Cikgu Syam ingin menjelaskan kepada murid-murid yang ada di hadapan Cikgu Syam, okey, Alia, Nik, Batrisha apa semua kan. Okey, apa itu tema? Okay. Jadi tema ini merupakan gagasan pemikiran utama. Okay. Gagasan pemikiran utama ataupun persoalan utama ataupun isu utama ataupun perkara utama yang hendak disampaikan dalam sesebuah karya. Okay. Kalau Cikgu Syam mengajar, Cikgu Syam lebih suka untuk membezakan antara tema dan persoalan. Cikgu Syam lebih suka melukis sepohon pokok. Okey, sepohon pokok yang mana tema ni ianya akan berada di kedudukan bahagian batang. Okay, sebab tema ni hanya ada satu. Sebab dia merupakan persoalan utama, isu utama apa yang ingin diketengahkan dalam sesebuah karya. Manakala persoalan pula kita letakkannya di bahagian ranting-ranting. Sebab persoalan dalam sesebuah karya ini banyak. Tema hanya ada satu. Tetapi persoalan ni biasanya dia banyak. Sebab itulah kalau kita melihat definisi apa itu persoalan, ialah merupakan isu sampingan yang hendak diperkatakan. Okay, yang hendak diperkatakan dalam sesebuah karya yang mana isu sampingan tadi ada kaitan rapat dengan tema. Okay, ibarat kalau Cikgu Syam lukis pokok di sini, tema persoalannya akan berada di bahagian ranting-ranting sebab persoalan ini banyak. Sama juga dalam syair bidasari yang kita dah belajar, yang kita dah kenal pasti, yang kita dah kupas. Okay, apakah temanya? Okay, apakah persoalannya? Jadi kita melihat, kita melihat pada petang ini. Okey, jadi tema utama ataupun persoalan utama ataupun persoalan pokok syair bidasari yang mempunyai 8 rangkap tadi, di mana temanya mengisahkan kesukaran. Okay, kesukaran untuk apa? Okay, untuk mendapatkan air. Sebab dalam cerita ini dia mengisahkan tentang air. Okay, mengisahkan tentang air sewaktu. Kenapa? Sewaktu baginda dan juga menteri-menterinya sesat di dalam hutan. Ini temanya. Okey? Dah. Okey. Kemudian kita kena berikan contoh. Contoh cari kaitan rangkap mana yang menceritakan tentang kisah bagaimana kesukaran baginda raja untuk mendapatkan air. Jadi di sini Cikgu Syam keluarkan pada rangkap yang ketiga.
Rangkap yang ketiga, di mana rasaku ini sangatlah dahaga, barang sedikit carikanlah juga, pergilah berjalan menteri ketiga, okey, mencari sungai dengan telaga. Jadi kita berikan contoh di sini. Okey, jadi ini isi, ini contohnya. Okey, untuk soalan respon terhad. Okey. So kita melihat di sini. Okey. Kita kupaskan lagi dalam 8 rangkap syair yang kita bincang tadi. Cuba kita kupas balik. Kita kupas, kita cari persoalan sampingan ataupun isu sampingan ataupun persoalan apakah yang ingin dibincangkan. Okey. Jadi untuk rangkap yang pertama kita melihat di sini, titah baginda Raja Sultani, mengapakah hutan jadi begini? Kepanasan kita sekalian ini, baiklah berhenti kita di sini. Jadi di sini dia nak cerita tentang apa? Apa persoalan dia? Apa isu sampingan dia? Jadi kita keluarkan di sini bagaimana baginda tadi persoalannya tentang keprihatinan. Okey, keprihatinan baginda terhadap alam semula jadi. Kalau dalam soalan itu minta contoh, maka kita salinlah. Kita salin mengapa hutan jadi begini, kepanasan kita sekalian ini. Maksudnya persoalan keprihatinan baginda raja terhadap alam semula jadi. Itu untuk persoalan pada rangkap yang pertama. Okey, maknanya kita keluarkan cerita dia. Kita keluarkan isi dia. Okey. Untuk rangkap yang kedua, berhentilah ia seraya berperi, bertitah kepada 3 menteri. Ayuhai menteri, pergilah diri, carikan air, bawa kemari. Jadi persoalan di sini nak ceritakan bahawasanya, ayuhai menteri, pergilah diri, carikan air, bawa kemari. Persoalan yang dapat kita kupas di sini, persoalan pentingnya sumber air kepada manusia. Baginda raja nak air, dia terlalu dahaga. Jadi dia menitahkan supaya menteri-menterinya berjalan untuk mencarikan air walaupun sedikit. Jadi di sini persoalan untuk rangkap yang kedua yang kita keluarkan, yang kita kupas pada petang ini, persoalan pentingnya sumber air kepada manusia. Kalau dia nak contoh, kita pun tulis di sini. Ayuhai menteri, pergilah diri, carikan air, bawa kemari. Itu persoalan pada rangkap yang kedua. Okey, seterusnya kita lihat lagi persoalan rangkap yang ketiga. Dalam rangkap ni dia cerita bagaimana kepatuhan ketiga-tiga menteri pergi mencarikan air kepada baginda raja. Betul kan Mira? Betul, cikgu. Okey, jadi persoalan apa di sini? Kalau kita temu dengan perkataan patuh, pergilah berjalan menteri ketiga. Ayat di sini menunjukkan tentang ketaatan ataupun tentang kepatuhan ketiga-tiga menteri tadi. Maka kita boleh keluarkan satu persoalan di sini, iaitu persoalan ketaatan ataupun kepatuhan kepada perintah raja. Buktinya di mana? Buktinya pergilah berjalan menteri ketiga mencari sungai dan telaga. Okey, maknanya kita keluarkan satu demi satu. Okey, sebab dalam soalan juga, untuk elemen persoalan ini sering juga ditanya dalam soalan. Okey, kemudian kita teruskan pada rangkap yang keempat. Berjalanlah kuliling menteri mencari, bertemulah tamannya bidasari, hairan tercengang. Ambil kata kunci, hairan tercengang. Ketiga menteri lalulah berjalan menghampiri. Tercengang maknanya kita tukar daripada bahasa ni kepada bahasa yang lebih mudah untuk fahami, iaitu kita ambil perkataan kagum. Jadi persoalan apa di sini? Persoalan kekaguman melihat sesuatu yang indah dan cantik. Kita keluarkan, kita cari dalam setiap rangkap itu, kita cari kunci dia untuk kita jadikan sebagai persoalan. So kita lihat lagi pada rangkap yang ke-6. Menteri pun sampai ke sana sudah, inikah taman yang indah, kepada temannya ia bersabda, dahulu taman di sini tiada. Apa yang ingin diceritakan di sini? Kalau kita lihat, dahulu taman di sini tiada. Dia berkata kepada ketiga-tiga menteri, dulu tak ada taman, sekarang dah ada taman. Maka di sini kalau kita keluarkan di sini daripada yang tersurat, maka kita jadikan dalam bentuk yang tersirat, maka kita boleh keluarkan satu persoalan. Dulu tak ada, sekarang dah ada. Maka kita boleh ambil di sini adalah persoalan kepercayaan kepada unsur luar biasa ataupun unsur-unsur majis. Kita keluarkan. Begitu juga kalau kita lihat di sini rangkap yang ke-6, ia berkata bersama teman, siapa ini mempunyai taman, perbuatannya indah, tempatnya nyaman, kalaukah ini rumah siluman. Jadi di sini persoalan pada rangkap yang ke-6 iaitu persoalan kepentingan
menjaga keindahan sesuatu tempat. Okey, maka kita salinlah contohnya. Okey, kita salinlah baris puisinya. Okey, sebagai bukti. Okey. Seterusnya pada rangkap yang ketujuh, apa persoalan dia? So kalau kita lihat di sini, menteri berjalan keliling belukar lalu bertemu pintunya pagar dikunci dengan besi yang tegar hendak dibuka terlalu sukar. Okey, jadi kita keluarkan di sini apa persoalan dia? Okey, nak buka pintu tak boleh. Okey, kenapa? Okey, sebab digunakan besi yang sangat tegar. Susah untuk buka pintu kan, pintu pagar. Okey, pintu pagar Taman Bidasari. Maka di sini kita boleh keluarkan satu lagi persoalan, iaitu persoalan kepentingan dalam menjaga keselamatan sesuatu tempat. Okey, menjaga tempat apa? Iaitu menjaga tempat Taman Bidasari. Okey, dan pada rangkap yang terakhir, maka di sini kembalilah seorang menteri yang mudah berdatang sembah kepada baginda, daulat tuanku duli seripada beberapa dicari air nan tiada. Maka di situ kita boleh keluarkan satu lagi persoalan pada rangkap yang ke-8, iaitu persoalan gigih berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu apa? Merujuk kepada apa? Iaitu sesuatu merujuk kepada sumber air sebagaimana yang diinginkan oleh baginda raja. Okey, itu kupasan untuk 8 rangkap untuk persoalan-persoalannya. Bermula pada rangkap yang pertama sehinggalah pada rangkap yang ke-8. Maka kita keluarkan, kita kena faham bagaimana kita nak mengeluarkan untuk persoalan. Kita kena cari satu-satu apakah ceritanya. Kenal pasti apakah kata kunci dalam setiap rangkap yang diberi. Okey, boleh faham Ain? Boleh ke? Boleh? Semua? Alia boleh, Alia? Zairin boleh? Okey, so kita teruskan lagi. Okay, sebab anak-anak boleh, cikgu semua dah kata boleh, kita teruskan sedikit untuk membuat percambahan minda pada petang ini. Kita cuba berkongsi. Okay, berkongsi supaya kawan-kawan di luar sana boleh memahami, oh ini cara bagaimana untuk kita menjawab soalan untuk bahagian persoalan. Okey, jadi kita melihat di sini Cikgu Syama ada sediakan contoh soalan. Okay, contoh soalan yang Cikgu Syam sediakan untuk kita sama-sama berkongsi pada petang ini untuk kita cuba mengupas, untuk kita cuba keluarkan apakah jawapan untuk kedua-dua rangkap syair yang diberi. Jadi Cikgu Syam telah memilih syair pada rangkap yang ketiga dan juga syair pada rangkap yang keempat. Okey. Jadi soalannya berikan 2 persoalan. Berikan 2 persoalan yang terdapat dalam puisi tersebut. Puisi tersebut maksudnya puisi pada rangkap yang ketiga dan juga puisi pada rangkap yang keempat sahaja. Jadi kita cuba kupas. Rangkap ketiga ni dia nak cerita tentang apa? Kemudian rangkap yang keempat juga kita kupas. Kita ambil kata kunci dia. Pergilah berjalan. Kalau kata kunci pada rangkap yang keempat tercengang, maka kita ambil key dia untuk kita keluarkan sebagai persoalan. Kita cari isi dia. Jadi kalau kita melihat di sini, ini contoh soalan untuk soalan respon terhad. Biasanya markah diperuntukkan di situ adalah tak banyak. Biasanya hanya 4 markah sahaja. Jadi kita nak buat pengujian pada petang ini. Kita nak berkongsi sama-sama. Dengan murid-murid cikgu yang ada di talian sekarang ini dan juga murid-murid di luar sana, kita cuba mendengar apakah jawapan-jawapan yang disediakan oleh sahabat-sahabat anda pada petang ini. Baik cikgu, memandangkan ada 2 rangkap, kita minta 2 orang murid ini untuk menjawab. Boleh cikgu? Boleh. Kita cuba. Siapa ingin cuba untuk rangkap yang ketiga? Silakan. Zairin. Silakan Zairin. Persoalan yang terdapat dalam rangkap ketiga ialah persoalan tentang ketaatan atau kepatuhan kepada perintah raja. Sebagai contoh, pergilah berjalan menteri ketiga mencari sungai dengan telaga. Tahniah. Bagus tak Zairin? Anda berani mencuba, bagus. Tahniah. Itu contoh dia. Kenapa? Sebab pelajar dah faham maksud dia. Bila pelajar dah faham maksudnya, maksudnya kita boleh kait. Kalau soalan itu minta persoalan, maka kita boleh keluarkan persoalan dia. Sebab apa? Kalau kita melihat di sini bagaimana raja dia menceritakan dia terlalu dahaga dan kalau boleh dia meminta supaya ketiga-tiga menterinya pergi mencarikan air. Mencari air, sungai dan telaga. Maka pergilah. Bila pergilah di situ, berjalanlah di situ, maka kita lihat sini, kita keluarkan satu persoalannya adalah persoalan
ketaatan ataupun Kepatuhan. kepatuhan. Akhirnya pergilah berjalan menteri ketiga. Okey, maka di situ kita boleh jadikan satu persoalan, iaitu persoalan ketaatan atau kepatuhan kepada perintah raja. Contoh, ambil salin balik. Pergilah berjalan menteri ketiga mencari sungai dan telaga. Wow, jadi jawapan Zairin tepat sekali Ya, cikgu. tepat. Tanya. So kita lihat lagi sebab soalan minta 2 persoalan kan? Ya, cikgu. Okey, kita minta siapa seorang lagi yang berani mencuba pada petang ini. Silakan untuk rangkap yang keempat. Siapa yang tak dengar lagi suaranya? Alia Maisara. Okey, Silakan, Alia. Okey, berebut nak jawab. Okey, Alia. Persoalan yang terdapat pada rangkap keempat ialah persoalan kekaguman melihat sesuatu yang cantik. Sebagai contoh, bertemulah tamannya Bidasari. Hairan tercengang ketiga menteri. Okey, Alia kata persoalannya adalah persoalan tentang kekaguman apabila melihat sesuatu perkara yang indah. Okey, betul lah. Okey, contohnya hairan tercengang. Tercengang ni maksudnya kita Kagum. tukar daripada perkataan tercengang tadi, kita tukar kepada kagum. Okey, kagum melihat sesuatu benda yang indah, benda yang menarik, benda yang cantik. Okey, jadi di sini Cikgu Syam juga ada menyediakan skema jawapan dia, bagaimana kita nak menulis jawapan untuk 2 persoalan dalam petikan syair yang diberi tadi. Okey, jadi kita cuba tengok melihat sama-sama. Ini contoh dia. Ya, cikgu. Contohnya persoalan ketaatan ataupun kepatuhan kepada perintah raja. Yang penting murid-murid, kalau soalan minta persoalan, murid-murid perlu tulis perkataan ini di hadapan. Oh, begitu cikgu Ya, betul. Okey, perlu menulis. Jangan tulis ketaatan patuh kepada perintah raja. Tak tahu apa dia elemen. Okey? Maksudnya kalau soalan minta persoalan, murid-murid perlu tulis perkataan persoalan. Ini penting. Persoalan ketaatan ataupun kepatuhan kepada perintah raja. Maka tulislah. Baik. Contohnya. Okay? Begitu juga untuk rangkap yang keempat tadi, kita melihat tercengang, maksudnya kita tercengang, kita tukar pada kagum. Jadi persoalan kekaguman melihat sesuatu yang cantik ataupun sesuatu yang indah. Ya. Maka kita salin pula, bertemulah tamannya Bidasari, hairan tercengang ketiga menteri. Wow, baiklah cikgu. Okey, itu cara dia. Dan yang macam cikgu Syam tekankan tadi, jangan lupa untuk tulis persoalan di awal jawapan anda, cikgu. Betul. Baik, kita dah jelas tentang tema dan persoalan untuk syair Bidasari ni. Kita akan berhenti berehat seketika. Kerana selepas ini, cikgu Syam akan tekankan lagi elemen apa pula dalam syair Bidasari ini hanya di slot menengah atas Didik TV KPM. Entertainment. Didik TV KPM. Syair Bidasari merupakan sebuah syair yang mempunyai 8 rangkap dan di setiap rangkapnya ia mempunyai isi dan cerita. Di segmen ini, Cikgu Syam akan tekankan pula elemen watak dalam syair Bidasari. Silakan Cikgu Syam. Okey, terima kasih Mira. Ini merupakan elemen yang baharu pada tahun ini diperkenalkan, iaitu bahagian pembangunan insan. Okey, bahagian pembangunan insan di situ ada tentang kepribadian unggul. Okey, kepribadian unggul, watak di situ. Jadi sebelum itu, Cikgu Syam ingin menjelaskan apa itu kepribadian unggul. Okey, sebab ini merupakan elemen yang baharu dalam bahagian pembangunan insan. Okey, murid-murid juga perlu memahami apakah dia kepribadian unggul. Apa itu kepribadian unggul? Okey, jadi maksud kepribadian unggul ini merupakan sifat yang sempurna. Okey, sifat yang sempurna. Ingat kata kunci itu, sifat yang sempurna. Bagaimana sifat yang sempurna itu? Kita lihat dari segi wataknya yang cemerlang. Okey, cemerlang, watak yang berjaya, watak yang istimewa, sifat yang baik, ulung, idea yang ada pada watak-watak dalam sesebuah karya yang kita boleh contohi. Yang kita boleh contohi. Jadi di sini murid-murid perlu faham kepribadian unggul, ianya melibatkan sifat seseorang itu yang sangat-sangat sempurna. Dalam banyak-banyak karya ada banyak tentang elemen kepribadian unggul ini.
Okey, jadi di sini Cikgu Syam cuba kupas untuk syair bidasari, kita melihat siapakah yang memiliki sifat yang sangat baik, sifat yang cemerlang, yang berjaya, yang unggul, yang kita boleh contohi dalam syair bidasari. Okey, jadi kita lihat sama-sama, kita cuba rungkaikan isu ini pada petang ini. Okey, jadi di sini Cikgu Syam keluarkan ada beberapa kepribadian unggul yang ada pada watak baginda raja. Dan juga Cikgu Syam ada keluarkan beberapa kepribadian unggul pada watak menteri. Yang kita dah kupas dalam syair bidasari. Jadi yang pertama sekali kita melihat dulu kepribadian unggul pada watak baginda raja, di mana baginda raja bertanggungjawab dalam memelihara alam sekitar. Ini dibuktikan pada rangkap yang pertama. Ini bukti pada rangkap yang pertama. Jadi di situ kepribadian unggul yang pertama sekali yang ada pada watak baginda raja ialah bertanggungjawab dalam memelihara alam sekitar. Itu yang pertama. Yang kedua di sini, kepribadian unggul watak raja ataupun watak baginda di mana bersopan dalam memberi titah. Bersopan dalam memberikan titah. Kemudian yang ketiga di sini ialah pemerintah atau raja yang sangat ditaati oleh ketiga menterinya. Itu tentang tiga kepribadian unggul watak baginda yang terdapat dalam keseluruhan syair tersebut. Bermula pada rangkap yang pertama sehinggalah pada rangkap yang ke-8. Kemudian kita kupaskan lagi kepribadian unggul pada watak menteri. Di mana yang pertama sekali yang dapat kita keluarkan di situ kepribadian unggul menteri, ketaatan ataupun kepatuhan rakyat kepada perintah raja. Itu yang pertama. Unggul lah sebab dia taat. Kemudian yang kedua, gigih berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Gigih juga merupakan sifat watak yang unggul. Bagaimana kegigihan menteri tadi mencarikan air kepada baginda raja. Ketaatan menteri tadi, bagaimana taatnya menteri pergi mencarikan air walaupun berjalan keliling negeri, mencari keliling hutan, mencari sungai dan telaga. Itu gigih. Taat dan gigih di situ. Kemudian yang seterusnya ialah kejujuran rakyat menteri terhadap raja. Jadi 3 di situ kita keluarkan kepribadian unggul untuk menteri dan 3 kepribadian unggul untuk watak baginda raja. Jadi kita cuba kupas di sini pada petang ini, kita cuba berkongsi, kita cuba melihat bagaimana kita cuba melihat bagaimana kepribadian unggul pada watak baginda raja. Sebagaimana yang Cikgu Syam dah sebutkan tadi, bertanggungjawab dalam menjaga alam sekitar. Bertanggungjawab ini merupakan sifat watak yang baik, yang ulung, yang ideal, yang cemerlang. Jadi huraiannya di mana baginda raja mempersoalkan keadaan hutan yang kepanasan. Baginda raja mempersoalkan kenapa hutan semakin panas. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana kepribadian unggul yang kedua ialah bersopan dalam memberi titah. Bersopan ini menunjukkan sifat yang baik, yang unggul. Yang boleh kita contohi, yang murid-murid boleh contohi keunggulan dia. Bersopan, bertanggungjawab. Bagaimana huraian dia? Di mana baginda sangat bersopan dalam memberi arahan. Memberi arahan ataupun memberi titah kepada ketiga menterinya untuk mencarikan air kepada baginda. Dan yang ketiga kita kenal pasti yang dapat kita kupas dalam syair tersebut ialah ditaati. Ditaati ini merupakan sifat unggul pada watak. Dia ditaati. Ditaati sebagai raja ataupun sebagai pemerintah. Mana bukti dia? Mana huraian dia? Huraiannya adalah baginda ditaati oleh ketiga menteri yang patuh ataupun taat kepada perintah raja untuk mendapatkan air. Ini keunggulan, ini kepribadian unggul pada 3 yang kita keluarkan pada 3 watak raja di situ. Seterusnya kita lihat pula kepribadian unggul pada watak menteri. Kita cuba mengupas, kita cuba huraikan. So yang pertama sekali ialah kepribadian unggul watak menteri, di mana menteri tadi gigih. Mana bukti dia? Mana huraian dia? Huraiannya adalah menteri gigih berusaha mencarikan air di kawasan hutan. Kemudian yang kedua ialah kepribadian unggul watak menteri adalah taat dan patuh kepada siapa?
Okey, taat dan patuhnya menteri kepada perintah raja. Mana huraian yang murid-murid perlu tulis? Huraiannya, menteri bergegas mencarikan air di sekitar kawasan hutan kerana memenuhi kehendak ataupun keinginan baginda. Okey. Kemudian yang ketiga di sini ialah jujur. Jujur juga merupakan kepribadian unggul. Sebab jujur tadi dia tergolong dalam sifat yang baik. Okey. Kejujuran rakyat ataupun menteri terhadap raja, huraiannya murid-murid boleh tulis, menteri jujur memberitahu baginda bahawa mereka gagal mencarikan air, okey, di sekitar kawasan hutan tersebut. Okey, ini 3 untuk keunggulan watak menteri, 3 keunggulan untuk watak baginda raja. Okey, jadi seterusnya kita menguji pelajar-pelajar kita pada petang ini. Kita cuba kupaskan. Okey, Cikgu Syam ada sediakan satu soalan di sini untuk watak baginda dan satu soalan lagi adalah untuk kepribadian unggul pada watak menteri. Jadi Cikgu Syam keluarkan di sini. Okay. Bertitahlah ia seraya bertitah kepada 3 menteri. Ayuhai menteri, pergilah diri carikan air bawa kemari. Nyatakan satu kepribadian unggul pada watak baginda raja. Okey, siapa nak mencuba jawab pada petang ini? Siapa yang ingin cuba? Silakan Alia Maisara. Okey, Alia, cuba satu kepribadian unggul pada watak baginda raja. Apa dia? Satu kepribadian unggul pada watak baginda raja ialah baginda bersopan dalam memberi titah. Sebagai contoh, baginda sangat sopan dalam memberi titah atau arahan kepada ketiga menteri untuk mencarikan air kepada baginda. Okey, bersopan dalam memberi titah. Okey, betul. So, okey, terima kasih Alia kerana berani mencuba. Baiklah, okay. Soalan seterusnya cikgu. Seterusnya, okey, ini soalan yang kedua. Kita lihat soalan yang kedua. Satu kepribadian unggul pada watak menteri. Diberikan di sini pada rangkap yang ke-8. Okey, kembalilah seorang menteri yang muda berdatang sembah kepada baginda. Daulat tuanku duli seripada beberapa dicari air nanti ada. Okey, satu kepribadian unggul pada watak menteri. Okey, siapa nak jawab? Silakan dengan pantasnya Zairin. Silakan Okey, Zairin silakan. Satu kepribadian unggul pada watak menteri ialah beliau seorang gigih berusaha untuk mendapatkan sesuatu iaitu air. Sebagai contoh, menteri gigih berusaha untuk mendapatkan air bagi memenuhi permintaan raja. Okey, Cikgu Syam ingin betulkan sedikit skema. Okey, skema Alia, jangan guna perkataan seorang yang gigih. Bila dah guna perkataan seorang yang gigih, itu dah masuk kepada elemen perwatakan. Hanya perlu ada ini sahaja. Okey, gigih berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu apa merujuk? Sesuatu itu merujuk kepada air. Jangan gunakan perkataan beliau ataupun seorang. Tak boleh. Sebab itu dah lari daripada elemen kepribadian unggul. Ya, okay? Dah lari pada elemen kepribadian unggul. Maka di sini kena berikan sedikit huraian. Okey, bagaimana huraian dia? Okey, menteri gigih berusaha untuk mendapatkan air bagi memenuhi permintaan baginda raja. Baiklah cikgu. Tahniah kepada murid-murid yang telah berjaya menjawab soalan yang telah diberikan. Memandangkan kita sudah sampai di penghujung kelas kita cikgu. Sedikit rumusan ringkas daripada Cikgu Syam. Silakan. Okey, jadi Cikgu Syam mengharapkan supaya murid-murid pada petang ini boleh memahami serta boleh memahami elemen yang kita bawakan pada petang ini, iaitu khususnya maksud rangkap syair yang kita kaji, iaitu syair bidasari. Kemudian Cikgu Syam juga mengharapkan supaya murid-murid memahami juga tema dan juga beberapa persoalan yang kita kupaskan sama-sama pada petang ini. Dan elemen baharu yang kita baru bincangkan seketika tadi adalah elemen bahagian pembangunan insan, iaitu yang Cikgu Syam pilih adalah tentang kepribadian unggul khusus untuk watak baginda raja dan juga watak menteri. Baiklah cikgu, bagaimana pentadbiran keseluruhan murid-murid pada hari ini cikgu? Okey, pentadbiran Cikgu Syam dapat melihat bahawasanya murid-murid memahami apa yang telah kita bincangkan pada petang ini, dan untuk mendapat lebih lagi maklumat serta sumber, murid-murid boleh dapatkan di portal Delima dalam sumberku. Banyak bahan-bahan di situ. Okey, murid-murid boleh dapatkan. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Syam atas kesudian berkongsi ilmu pada hari ini dengan tajuk kita iaitu Syair Bidasari. Diharapkan memberi manfaat kepada semua murid-murid yang menonton. Terima kasih juga kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat kita iaitu Cikgu Saiful Amri. Saya Syamira Nazir. Ada rezeki jumpa lagi hanya di slot menengah atas Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Titah baginda Raja Sultani,
Mengapakah hutan jadi begini? Kepanasan kita sekalian ini. Baiklah berhenti kita di sini. Berhentilah ia seraya berperi. Bertitah kepada 3 menteri. Ayuhai menteri, pergilah diri. Carikan air, bawa kemari. Rasaku ini sangatlah dahaga. Barang sedikit cari